Welcome to the entered as an attendee in listen-only mode. Maksudnya yang sama juga untuk GBP US dollar, yang anda pun dah nampak kan pergerakan dia lebih apa dia? Ini adalah wave 1. Ni 1, 2, 1 dalam dia 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu 1 lagi. Dia tak pecut. Ni adalah untuk apa? Ni adalah untuk GBP US dollar. Untuk Australia dollar, US dollar the same. Ini mungkin lebih laju sikit banding dengan yang lain, tetapi dia tak sama macam AUD JPY. AUD JPY lebih laju sikit sebab indeks kuat. Indeks kuat, ia lemah. US dollar sideways. So naik ke atas, apa pun anda tak pergi long dollar. Asalkan anda tak long dollar, anda okey. Saya sebut benda tu berkali-kali, masih ada orang yang short dekat sini. Yang saya tak faham kenapa nak short dekat sini. Kalau dia short di sini saya faham lagi. Tapi dia short kat bawah ni, kenapa dia tak jatuh? Mana saya tahu. Saya duk sebut dolar anda tak pergi long. AUD US dollar pada waktu ni anda tak pergi short maksudnya. Faham? Ini tak ada higher high lagi. This one tak ada higher high lagi. Yang ada higher high adalah euro US dollar dan UCAD lower low. Okay, yang ini kita ada bullish sequence. Ni ada higher high. So apa, I would prefer untuk long dia dari sini. Dari sini nanti. Okay, belum stand on the side. Kalau anda masuk sekarang, ini tak ada momentum. Wimon, ingat apa yang dimaksudkan dengan momentum? Dia kena lebih 1618 kan? Okay. Ini tak ada. Ini 100 pun tak sampai lagi. Tak ada kaitan. Okey, ada kaitan US 30 dengan gold. Tapi cerita dia trade kepada set up gold. US 30, dia bukannya gold dia tak dapat tengok, oh US 30 naik, gold jatuh. Dia tak dapat macam tu. Ada kena tengok 3 benda. Indeks, yen, dollar. 3. Dia tak dapat correlation satu-satu macam tu. Tak dapat. Anda kena tengok 3 benda. Market ada 3 benda. Indeks, US dollar, yen. Siapa kata gold, kalau indeks naik, gold jatuh? Betul ke? Nah, tak semestinya. Anda kena tengok 3 benda. Tengok ni. Tak semestinya. Let me debunk that thing now. Maksudnya saya menidakkan benda tu sekarang. Ni. Okey. Ni apa tadi? US 30. YM. Dia tak dapat ambil satu-satu macam tu. Okey, kita ambil dia punya futures supaya kita nampak kontrak yang berpanjangan. Oh, ni dia punya ni. Ingat yang kita lukis ni. Ni nampaknya kita ikut yang fixed dynamic tu. Ni jangka panjang. Okay, let me hide this one dulu. Hide lukisan dia dulu. Lepas ni kita bincangkan apa kita lukis tu. Okay, ni adalah YM. Ini adalah gold. Siapa kata gold indeks naik, gold jatuh? Ni 1 week. Ini daily. Ada tak kan? Not really. Betul? Ada masanya yes, ada masanya tak. Jadi macam mana kita nak gunakan? Dia tak dapat macam tu. Dia ada kaedah dia. Masa indeks ni fear gold jatuh. Kenapa? Kenapa yang ini jatuh, gold jatuh? Sedangkan sepatutnya bila indeks ni jatuh, orang kelang kabut, orang akan beli gold kan, sepatutnya itu idea dia, betul tak? Betul tak? Kan? Itu yang kita belajar kan. Tapi kenapa bila indeks ni jatuh, gold jatuh?
Sebab kalau kita masukkan satu benda kat sini, saya tunjukkan. Satu lagi benda kat sini, kita masukkan dolar. Sewaktu itu, kita ada dolar yang kuat. Pada waktu ini, tengok ni. Dolar tengah naik. Yang sama ni dolar tengah naik. Nampak? Jadi dia tak dapat cuma satu. Dia kena tengok tiga benda. Lepas ni saya terangkan. Okey, jadi dollar pair, I'm going to buy it, tapi bukan level semasa. Saya nak buy dia daripada dua sini nanti. Bukan dekat sini. Ni dekat atas. Tunggulah dia pull back. Ya. Dan kita ada di sini kita ada higher high. Bullish sequence. Dah sampai dah. Dalam internal dia ada high high, tapi dalam besar dia belum ada high high untuk euro US. Tapi kalau ini break dan dua ni break atas daripada sini, dua ni saya akan long. Ini adalah untuk euro US dollar. UK pun kita ada lower low. But kalau anda tak enter tempat ini hari tu, anda tak enter sini untuk short. Jangan buat hal. Jangan buat hal. Ini dah kat bawah. Anda tunggu satu bounce dahulu. Dua sama. Ini dah ada lower low. Nampak? Ini dah ada lower low. Dah break. So, anda tunggu dua ni untuk short. Anda tak pergi long dia. Dia nak naik ke atas, kita long sekejap. Tak ada benda long sekejap. Tak ada. Ikut trend. Trend dia ke bawah. Kita short daripada dua ni. Okay. Ni ada lower low. Nampak? Ni ada lower low. Jadi dua ni kita akan short. Okay, sekali lagi. Kalau anda dah short daripada sini, sini tempat TP anda. Okay. Ramai yang pergi long daripada semalam. Oh, dolar kuat tap dia pergi long. Lepas tu long, dia long ngam-ngam kat atas ni. Saya tak faham kenapa trade macam tu. Lepas tu, bang, bila dia nak naik, saya tak nampak dia naik. Dia naik untuk saya short. Sebab dia ada support dekat sini. Tak, dia pergi break. Tu break. Itu lower low. Waalaikumsalam, Rashid. Kenapa long dari atas ni? Ini lower low sequence. Ini lower low sequence. Dia maksudnya macam ni. Market bergerak macam ni. Kan? Ini high. Ini low. Ini lower high, ini lower low. Ini trending ke bawah. Kenapa bila dia naik macam ni, kenapa long dari sini? Kalau dia tak break mungkin. Tapi dia break, ini break. Ini break. Kan? Ini break daripada low kat sini. Jadi kita ada lower low. Jadi anda tunggulah dia bounce untuk anda short. Bukannya anda long dari sini untuk pergi sampai sini. Itu mengarut. Faham maksud saya? Lepas ni saya ceritakan goal, kaitan di antara bukannya goal saja, semua. Bukannya satu saja. Anda bukannya trade goal saja. Kalau anda cuma trade satu benda, ada banyak pair lain. Bukan hari-hari ada set up. Okey. Ni adalah untuk UCAD dengan Euro USD kita ada sequence, incomplete sequence. Maksudnya kita ada untuk Euro USD ke atas, UCAD ke bawah. Kita tunggu bounce dia untuk short UCAD, kita tunggu pullback dia untuk long Euro US dollar. Untuk gold, ini adalah untuk gold, equal leg dia adalah kat bawah sini. Ni H4. Saya tak kongsikan sebab risk reward dia tak cantik. Sebab itu saya tak bagi setup ini. Dia punya risk reward tak sampai 1.3. But arah dia ke atas. Untuk short term dia masih ke bawah. Belum habis movement dia. Cerita dia, if you are short term trader, anda boleh cari untuk short daripada 4 ni. Bukan dekat level semasa. Anda tak nak trade cuma 5% tu pun macam ni. Sebab ini mungkin tak berlaku.
Ini mungkin tak berlaku. So don't trade yang setiap lekuk naik turun anda nak masuk. Jangan. Anda akan dapati trading itu amat susah. Sekejap saya tutup sub kita punya ni lekat-lekat. Okey, saya tutup sub window. Okey, jadi anda tak nak, maksud saya macam ni. Ini adalah correction, ini uptrend kan. Ini uptrend. Ini correcting uptrend. 1, 2, 3. Anda tunggu long dari sini. Ini di H4. Tapi kalau anda trade dekat 15 minit, ini downtrend. Ya. Tapi downtrend ni anda tengok downtrend ini kalau kita ambil dia punya ni tak ada incomplete sequence, faham tak? 1, 2, sini dah sampai 1. Jadi anda tak short dah dalam kawasan ni. Anda tak short. Maksudnya movement dia, idea dia, movement yang kat sini. Turun, naik, turun balik. Ini, yang ini dah bergerak sama panjang turun dia. Anda cuma short dia lagi kalau dia bergerak tambah 0.618. Faham? Dia turun, tambah lagi, turun penurunan dia. 618 dia hit. Maksudnya Fibo extension tu 1618. Kalau dia kena 1618, 3 wave, 1, 2, 3, anda boleh short dekat sini. Faham tak? Dan anda boleh short daripada sini. Okey? Ni idea dia. Penurunan yang pertama ni penurunan yang pertama ni yang ini kepada sini, dia dah habis movement dia. Idea dia dekat kawasan ni dia akan sideways sementara tunggu reaksi baru dalam pasaran. Jadi unless dia ada momentum tambah lagi 618, then kita ada pergerakan yang ada momentum. Faham tak? Daripada sini dia bergerak jatuh 1618, then kita ada penurunan yang kuat, ada trend. Dan anda boleh tunggu wave 4 untuk short. Not pada sekarang. Not pada sekarang. Even ni 15 minit ni, anda tak trade pada masa sekarang. Anda akan dapati movement dia lebih naik turun, lebih sideways. Faham konsep tu? Trend memang ke bawah dekat shorter term. Masalahnya movement dia dah sampai tempat dia di mana market akan decide balik. Tu maksud dia. Boleh? Sekejap. Saya tengah tunggu kurier perfume. Tak tahu sampai pukul berapa. Seperti biasa. Okey, ni adalah untuk gold. Yang sama, view yang sama untuk silver. Benda yang sama untuk silver. Benda yang sama untuk silver. Kalau kita tengok movement dia the same. Ini adalah dah sampai area equilibrium. Sama. 100% dia dah sampai. Kalau silver break 1618, ada chance tadi untuk gold naik turun balik. Faham? Sama. Kalau ini turun 1618 breakout, ada momentum, silver gerak jatuh dan gold pun gerak ikut gerak jatuh. Dan mungkin kalau anda gunakan itu sebagai sebab untuk anda short gold, then mungkin boleh. But not pada sekarang, not pada level semasa. Faham maksud saya? Ni adalah untuk gold. Untuk minyak, kita masih ada limit order dekat kawasan sini. Untuk minyak, saya lihat dia sebagai satu ni. Kita masih ada bullish sequence, maksudnya kita ada higher high.
low, high, higher low, dan ini adalah pecahan dia, high. Ke atas. Okey, ini adalah untuk minyak. Untuk copper tak ada. Untuk copper, kalau nak trade, anda boleh trade dekat sini. Sebabnya area sini, 1 dan 2, tengok. Ni yang saya masukkan tadi. 1 dan 2 ni lepas daripada 1618. Faham? Dan anda tunggu wave 4 dan anda boleh long. Kalau nak trade intraday untuk copper ni. Lain daripada tu, untuk Euro AUD tak ada sequence. Ini sideway market. Ini sideway market. Anda tak buat apa. Untuk Euro GB, ni sideway market. Anda tengok macam mana pun ini sideway market. Boleh? Ini adalah untuk Euro AUD. Tunggu sini nanti. Tapi ini tak ada lower low. Ini tak ada lower low. Nampak? Dia tak ada. Ada lower low sikit. Tak ada. Ngam-ngam. I would rather trade instead of Euro AUD dan juga Euro GBP ni belum. Ini sideway market. Ni sideway. Nampak tak? Ni sideway. Ini sideway. Tak ada apa-apa. Okay? So, ni tak break. Ni tak ada. Ada break yang ini, but I would rather Euro GBP untuk long dia sebab dia dekat time frame besar dia ke atas. Belum. Tak. Saya nak long Euro GBP dari bawah ni nanti. Dari area 2 ni. Daripada sini nanti. Anda tak trade Euro GBP. Dia ada higher high dekat kawasan semasa. Dekat daily. So, anda tengah tunggu 3 wave ke bawah untuk long. Ini adalah untuk Euro GBP. Stand on the side. Saya tak trade dia. GBP AUD. GBP AUD tak ada sequence. Ini totally sideway market. Ini totally sideway market. GBP AUD. Dia tak ada lower low. Tak ada lower low, tak ada higher high. Stand on the side. Anda tak trade dia. Okay. Wave 2 ni pun anda tak short. Anda tak pergi short daripada 2. So ini bukan lower low. Lower low dia sini. Kalau satu ni break sini dan kita ada trend. Ini tak ada trend. Ini sideway. Biarpun 2 tak semesti dia jatuh. Dia mungkin buat sideway lagi. Tak ada trend lagi. Ini adalah GBP AUD. Yang ada trend adalah GBP NZD. GBP NZD, tengok beza dia. GBP NZD, ini ada lower low. Jadi 2 kat sini kita boleh short nanti. GBP NZD, 2 ni kita boleh short. Anis, okey, ni yang kita ceritakan sebelum ni. Bila kita ada lepas 1618, 3 wave correction. Ingat yang selalu saya ulang. Correction, apa jenis correction yang kita trade? Ingat tak yang zigzag, regular flat dengan W, X dan Y tu? Tak kisah macam mana rupa dia. Zoom out chart contohnya. Kenapa saya cari apa? Kita cari apa dia? Kita cari untuk minyak contohnya. Kita ambil minyak EL. Kenapa kita nak enter minyak tu kan? Ni minyak untuk Januari. Okey, kenapa kita nak enter minyak tu? Okey, ni higher high. Nampak Anis? Ni higher high kan? Ni higher high. Boleh? Okey. So, yang kita nak trade, anda tengok je. Kat mana yang anda nampak line yang bila dia turun yang paling rendah sekali. Ni kan? Ni line dia paling rendah sekali kan?
Lepas tu dia naik balik. Anda tunggu dia break sini. Anda tunggu dia break sini. Tunggu dia break situ. Bila dia break, anda tarik Fibonacci extension anda. 1, 2, dan anda anda letakkan order anda kat sini. Ni order anda. Stop loss dekat bawah 1618. Okey, TP nak letak kat mana? Trend ni mula dari mana? Trend ni mula dari sini, betul tak? Bukan dari sini. Bukan dari bawah ni. Sebab nampaknya ini adalah satu structure. Betul? Bukannya ini. Sebab kita tak dapat ambil yang ini, structure ni nampak lain. Dia nampak keluk dia lain kan? Betul? So, anda ambil Fibonacci extension daripada bawah ni kepada atas ni dan kepada entry anda. Okey? Jadi TP anda dekat 1. Tu cara kasar dia lah. Tapi sama, benda sama. Lebih kurang. Benda sama. Of course, kalau anda tengok internal ni dia ada. Tapi lebih kurang. You won't go wrong with that. Dengan cara ni. Anda tengok 1, 2, kat mana anda nampak 3 lekuk? Kat mana anda nampak 3 lekuk? Boleh Anis? Okey. Lepas tu cerita dia bila katalah oops. Dia mana buang ni. Sekejap. Nak buang yang biru ni tak dapat tak. Baik. Sekejap. Saya nak buang yang lekuk-lekuk biru ni. Okey. Lain nak buang, lain yang hilang. Siapa? Okey. Jadi cerita dia, anda kan ada ni. Lekuk yang ketiga ni kan. Lekuk yang ketiga. Kalau dia turun anda cuma dapat kira yang ni, nampak saya letakkan alert kat sini. Kalau dia jatuh dan break alert ni, baru anda tahu ini dah habis satu wave. Ni dah habis satu. Okey. Ini dah habis 2. Dan kita tengah tunggu yang jatuh ketiga ni sama panjang dengan yang ini. Sama panjang dengan yang ini. Nampak? Sama panjang dengan yang ini. Tu dia. 3 lekuk. Bukan kena tunggu 3. The moment dia break sini, saya letak limit order. Bukannya tunggu. Saya tak tunggu. Saya tak pergi menghadap cat. Tak hilang ikan, nak goreng ikan ke apa. Saya tak pergi duduk, tunggu, buat apa. Jangan buat macam tu. Anda akan, percayalah, kalau saya tunggu, saya akan buat benda ni. Selalu sangat. Kalau saya duduk tunggu, perhati cat kan, dia buat macam ni kan. Saya letak limit order kan. Lepas tu dia naik. Dia naik macam ni. Apa kita buat? Kita letak entry atas ni tau. Sebab ni kita tunggu 2 jam dah tunggu kan. Dia tak kena-kena. Kita ada order kat sini. Dia naik. Alamak, dia naiklah pula kan. Percayalah. Saya pun pergi tekan. Yes. Emosi. Kita dah tak ikut teknik. Pada waktu itu, anda bukan trading. The moment anda buat benda tu, anda tak ikut teknik, analisa anda sedang buat apa? Anda bukan trading. Nampak? Anda sedang berjudi. Anda ceritalah, saya ada analisa, tapi anda tak ikut. Itu judi. Simple. Simple. Kan? Sebab itu jangan pergi tengok, letak limit order. Itu je. Percayalah, dengan saya sekali, kalau saya duk perhati, saya tunggu dia kat sini kan, price berjalan macam ni kan. Dia naik, lepas tu turun balik kan. Dia nak kena naik balik. Saya akan tekan atas ni. Guna limit order. Guna pending order. Belajar guna pending order. Sebabnya, kita nampak,
dah betul analisa aku, dia naik dah betul aku ni, tapi dia tak sampai, kita tekan. The moment anda buat benda tu, itu judi. The moment anda buat benda tu, anda ceritalah, ada analisa aku betul dia naik, tapi anda tak ikut level anda, analisa anda tinggal separuh, itu judi, simple. Okay? The moment dia lepas kat sini, saya tarik Fibonacci, the moment ini bunyi, bila dia lepas, alert saya keluar, saya letakkan limit order, dah, saya lupakan, saya tak peduli. Letak stop loss, letak TP, lepas tu kalau dia saya akan letakkan, bila ni saya letak limit order saya akan letakkan satu lagi alert dekat sini. Dekat dengan kawasan entry, dekat sini. Letakkan alert satu lagi kat sini. Lepas tu kalau dia trigger, saya akan tarik Fibonacci retracement daripada atas ni kepada entry saya. 50% saya letakkan limit, saya letakkan alert sekali lagi. Kalau dia pergi kena 50%, saya alihkan DE kepada entry. Dah. Itu je. Saya boleh buat kerja saya cuma tunggu phone keluar alert. Saya tengok. News ke, apa ke, dalam sistem ni saya tak peduli news. Saya tak peduli news. Dia ada entry sebelum NFP. Saya tak tahu NFP ke tak. Saya letak limit order. Saya tak pergi tenung. Faham? Sebabnya saya dah jaga duit saya. Itu je. Saya dapat buat macam tu kalau kita jaga duit. Dan kita faham, kita ambil risiko kat sini. Kita letak risk yang kita sanggup ambil dan jangan trade di luar yang anda tak sanggup loss. Buat benda pelik-pelik lah. Itu je. Trading tak ada kaya cepat. Nak kaya cepat jangan trade. Ini bukan tempat dia. Kaya cepat tu simple je. Kalau anda duk tengok chart anda kan habislah. Itu orang nak kaya cepat. Join apa? Banyak skim sekarang kan. Join yang itu mungkin boleh kaya cepat. Tapi biar saya tegur sekarang. Jangan nanti. Okey? Nampak? Anis, nampak macam mana kita tengok sistem ni? Dalam slide yang hari ni tak ada, tapi dalam slide-slide sebelum ni memang saya kongsikan benda ni berulang-ulang. Nampak kan? Dia simple je, benda paling simple. Trend bila ada trend. Trend tu bukannya sebatang naik macam ni, trend. Tak. Trend tu bila kita ada benda macam ni dan dia naik, dia break. Ni waktu tu ada trend. Kita tahu trend tu tak habis bila kita tarik Fibonacci extension dan dia tak sampai lagi 100%. Jadi kita tunggu retracement. Retracement dalam kawasan ni yang kita tunggu bentuk-bentuk dia zigzag, WXY dan juga regular flat. 3 ni je. Lain daripada tu anda tak trade. Okey? Dan anda tunggu 3 wave. Kalau tak faham ni 3 ni, anda pergi zoom out chart. Anda tengok kat mana dia yang nampak 3 lekuk. Anda tarik. The moment ini break, anda tarik Fibonacci extension. 3 ni, letakkan order anda 100. Stop loss 1618. Kan? Lepas tu, tarik daripada bawah ni ke sini kepada entry, itu tempat TP. 50% anda letakkan DE. Ulang benda sama setiap hari. Semua time frame anda trade dekat mana? 1 saat, 1 tahun, 1 bulan. Semua time frame boleh. Cerita dia pemilihan time frame kepada anda, bukannya kepada dia macam ni. Anda ada banyak masa trade di time frame kecil. Anda tak ada banyak masa trade di time frame yang besar. Dia bukannya pasal modal. Teknik applicable kepada semua time frame. Itu je. Technical analysis, ini asas. Benda ni paling asas sekali. Saya guna pure asas
paling asas sekali. Saya tak ada guna benda pelik-pelik. Seorang technical, at least lah anda tahu pasal trend. Nombor satu. Anda tahu penggunaan tool-tool asas. Kalau anda tak faham, contohnya RSI tak faham, anda tak faham Fibonacci, pergi kepada TradingView Wiki. Ataupun habiskan at least bacaan dekat Daily Peak tu. At least lah. Itu benda free. TradingView Wiki. Fibonacci. Fibonacci extension contoh. Nah. Lepas tu Fib retracement, Fib extension semua ada dalam ni. Semua dalam ni. Semua time frame. To me saya set up tu kepada mana? Kalau saya tak ada masa, saya tak dapat nak tengok hourly. Macam saya, webinar kita penuh, saya kena ada buat something untuk XM. Jadi saya tak dapat nak trade dekat H1 ataupun ke bawah. Saya cuma dapat apply dekat H4 dan ke atas, swing trade lah. Jadi itu sesuai kepada saya. Tapi kalau saya memang duduk satu hari kat chart, kalau nak faham, nak tahu. Tapi saya tak dapat nak trade setiap masa. Jadi saya tahu kemampuan saya macam mana. Sebab saya tak ada masa. Sebabnya mostly yang saya buat adalah untuk training purposes. Untuk bukan hanya kepada pelanggan. Ada lain lah. Ada something benda lain yang saya juga buat untuk SM. Jadi saya tak dapat nak trade dekat M5, M15. Kalau anda memang ada masa, maksudnya 2 jam lebih berturut-turut duduk, dan nak scalping. Anda memang dapat nak check chart anda setiap masa 2 jam, sejam sekali duduk tengok. Dan anda boleh intraday. Tapi kalau anda tak ada masa, satu hari mungkin ada sejam untuk analisa, anda buat swing trade. Kalau memang tak ada masa, seminggu sekali je, buat position trade. Buat pegang position 1 bulan, 2 bulan. Kan? Modal tak cukup, mana ada? Letakkan lot size kecil. Buka micro account. Anda depo 100, anda nak menang, anda nak untung berapa? 1 juta. Jadi benda macam ni kena fikir. Benda logik. Benda logik. Jangan buat benda tak logik. Kita ceritakan orang biar orang tu boleh percaya kan. Jangan cerita yang letak 10 sen, letak depo 100, insya-Allah boleh 10,000 minggu depan. Kalau tak ada orang miskin dalam dunia ni. Tak payah lembaga zakat. Payah, faham? Kita cerita yang nyata lah. Okey? Semua time frame, tak kisah. Dia kepada anda. Pilih time frame yang sesuai kepada anda. Unit, ni topik kita pada hari ni. Bagus soalan tu. Ni topik kita pada hari ni. Okey. So, chart-chart ni semua ada, set up semua ada. Saya kongsikan dekat Market Outlook. Download dia. Everything is clear. We are still looking at index yang kuat. Kita tengok yen pair pun sedang bounce. Tapi yen pair yang ada set up, AUD JPY, CAD JPY, NZD JPY dah tambah. Semalam kita ada AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY itu tak letak. Dan hari ni kita ada CAD JPY. CAD semalam kuat. So, pada waktu ini, what we do have, okay, ni dekat hourly dan juga time frame yang lebih rendah. Hourly, yang kita ada adalah indices yang ada incomplete bullish sequence. Ni bukan teknologi nak buat bangunan. Faham? Ni bukan teknologi nak buat bangunan. So, indices dekat hourly, kita ada bullish. Kita dah ada movement ini. Boleh? Okay. Yen pair. Yen pair, kita ada untuk AJ, NJ, semua commodity dollars, CJ yang ada movement ini. Okey, kalau yen pair ke atas, dollar pair pergi mana?
dollar pair. Dollar pair pergi mana? Kita tahu yen pair, kita tahu dia ada correlation. Kan? Ni adalah contohnya AUD JPY kan? Ni AUD JPY dan ini adalah buang dulu. Dan ini adalah AUD USD. Nah, tengok. 4 hour. Okey. Kenapa dia tak sama ni? Okey. Ni adalah untuk AUD JPY, AUD US dollar. Nampak? Benda dia sama. Okey? Arah dia, structure dia. Dia tak satu pip. Tapi structure dia kalau itu ke atas, yang AUD US dollar tak jatuh pun ke atas. Tapi ini nampaknya lebih laju berbanding dengan AUD US dollar. Yang benda yang kita nampak lah. Tengok yang kita nampak. Okay. So itu yang kita ada untuk semasa. So we are looking at yen pair yang lebih indeks yang lebih positif. Ini yang kita bincangkan dalam market dynamic sebelum ni. Ingat, basic dia adalah benda ni je. Yen dan juga USD. Okay. Basic dia benda ni. Ini adalah negatif yen. Okay. Ini negatif yen, ini positif yen. Dalam negatif yen, indices ke atas. Okey, indices ke atas. Jadi kita kena tengok movement indices ke atas ni, kalau dia maksudnya dia breakout benda ni, dia breakout ni dalam time frame besar, adakah dia breakout dalam dekat mana? Ingat, satu trend dia ada 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ini adakah dia berlaku dekat sini ke, dekat sini ke, ataupun dekat sini? Kalau dia berlaku dekat yang ketiga ni, ini dipanggil sebagai indices dynamic. Faham? Kalau dekat 1 dan 5, ini adalah fixed dynamic. Ini fixed dynamic. Boleh Azina? Aisyah, yang ni faham? Yang saya dah ulang benda ni lah. Okay? Jadi kalau dia dekat sini, so kalau dalam keadaan yang dekat sini, okay, indices dynamic, kita akan ada yen yang jatuh. Maksud ni yen jatuh. Ni yen jatuh. US dollar ada dua cerita. Ni untuk US dollar. Sama ada dalam fixed dynamic ataupun dalam dalam indices dynamic. Ada dua cerita. Okay, ni adalah untuk US dollar. Okay, dalam fixed dynamic, US dollar adalah ke bawah. Dalam indices dynamic, US dollar adalah sideways ke atas. Ini pun sideways tapi ke bawah. Ini sideways tetapi ke atas. Inilah benda dia. Boleh? Satu-satu masa, salah satu kena sideways. Okey, dalam keadaan yang ini, bila kita dalam indices dynamic, mana Liverpool ni? Liverpool win. Tak ada pula dia. Ada lagi. Dalam indices dynamic, gold, silver,
akan jatuh. Copper, minyak akan naik. Okey? Dalam fixed dynamic, sebab apa fixed dynamic ni? Dalam fixed dynamic, gold, silver, ni jangan risk off, risk on sangat kan. Kadang-kadang risk on, gold naik. Pernah nampak benda tu? Dia berjalan ikut US 30. Pada waktu ni, gold, silver naik. Copper, CL, sideways. Copper, minyak, sideways. Boleh? Kenapa gold silver naik waktu ni? Sebab waktu ini anda pernah dengar tak perkataan hedging? Bila portfolio fund managers tu melindungi posisi dia, dan dia tak pasti adakah ini trend dah bertukar ataupun ini trend ni dah habis. Ini fixed dynamic. Kalau nak tahu cerita belakang dia, waktu tu dia orang akan hedging kan. Ya? Sebab itu kita nampak cash US dollar jatuh, tapi gold silver ikut pergerakan indeks. Faham? Yang satu lagi, waktu ni orang letak duit dalam saham. Sebab itu kita nampak momentum ni. Semua cash jatuh, US dollar, cash jatuh pula. Hedging tak perlu. Kita akan ada permintaan kepada komoditi meningkat. AUD, NZD, CAD naik. Ni yang dalam sini. Faham? Ni adalah yen dynamic bila negatif. Dalam positif yen dynamic, kita akan ada indeks yang jatuh. Positif yen dynamic ni berlaku dekat sini. Wave 3, wave 4 ataupun this whole thing. Dalam indeks. Sebab ingat, pasaran yang paling trending adalah indeks. It's all about index. Pelaburan. It's all about pelaburan. Flow of pelaburan. So, movement mata wang, movement ni semua pelaburan. Faham maksud saya? Pada waktu ni, indeks jatuh, yen naik. US dollar depend kat mana. Kalau dia dekat kawasan sini, kalau yen dynamic berlaku kat sini, US dollar, kalau dia adalah minor, US dollar kat sini, US dollar akan mengikut pergerakan, US dollar will be sideways. Tapi dalam keadaan yang dekat kawasan sini, US dollar sideways, US dollar adalah sideways ke atas. Dalam keadaan yang besar ni, US dollar akan sideways tak ke mana. Volatile. Dia akan turun naik. Dalam keadaan positif yen. Boleh? Ambil gambar ni. Nampak ke? Saya tak nampak. Tak dapat. Satu. Tak dapat tadi. Saya potong ni lah. Saya potong ni sekejap. Saya potong je ni. Tak dapat. Saya savekan ni. Dalam yang US dollar nanti saya terangkan. Satu. Dynamic. Sekejap. Saya kongsikan file dia. Dynamic. Sekejap.
Boleh? Nampak file dia? Dekat handout. Boleh Okey, kita berhenti sekejap. Gambaran pasaran tak ada apa-apa perubahan. Cumanya kita tunggu untuk set up untuk nak ikut trend. That's it. Kita ada indeks, kita ada yen pair yang mula menunjukkan we are in dalam indeks yang sedang membuat di dalam sini, indeks yang sedang bergerak dalam kawasan sini. Okay, it's a simple, I think it's straightforward system, very straightforward system. Okay, kita break sekejap, kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh dengar? Okey, thank you Zam. Zam, jelaskan Zam. Apa yang kita tengok, apa movement dalam pasaran, and we base our analysis kepada apa yang kita nampak. Bukannya apa yang kita rasa kita tahu. Oh, COVID-19. Oh, vaksin. Tak. Kita trade bila ada trend. Anda tak cuba cari pucuk dan akar. Tak. Anda tunggu retracement berlaku, anda tunggu hujung extreme area, 3 wave. 3 wave itu adalah zigzag, regular flat dan juga kepada W, X dan Y. Tak nampak macam mana anda zoom out tengok 3.
Itu je. Tak susah pun. Aisyah, kalau tak nampak tiga tu nak lukis macam mana, zoom out, anda tengok tiga lekuk. Satu, dua, yang ketiga tu tengah break. Tu sambung pakai Fibo extension. Itu je. It's as straightforward as macam tu. Jangan susahkan. Jangan susahkan. Kalau tiga tu naik, fail, 50%, dia kena BE, anda tunggu berapa lekuk? Anda tunggu berapa lekuk? 7. Itu je. Anda expect dia akan buat double correction. That's it. Okey, kita sambung benda ni. Bab yang kita perhatikan pada waktu ni adalah indeks dah ada banyak yang ada incomplete sequence. Maksudnya dia ada movement ke atas, ada trend ke atas untuk indeks. Yen pair kita ada 3 dah ada dalam yen pair yang menggabungkan majors, iaitu kepada AUD JPY, NZD JPY dan CAD JPY. Commodity pairs yang nampaknya dah buat incomplete bullish sequence ke atas. Kita dah ada trend ke atas. Dollar pair masih lagi dalam keadaan kecuali untuk euro US dollar dan juga UCAD. Dan dia sedang buat correction. Ni UCAD, ni EU. Faham? So nampaknya everything is pointing out kepada indeks, sebabnya indeks yang membuat benda ni dekat sini. Okay, so kita ada yen negatif yen. Negatif yen adalah kepada indeks dynamic, iaitu indeks dynamic dan fixed dynamic. Anda nak tengok yang ini tadi dekat indeks berlaku dekat mana dalam time frame yang lebih besar. Multi time frame. That's the gist of it. Anda faham benda ni, anda dapat the whole market punya picture. Boleh? Anda faham benda ni, anda dapat the whole market punya picture. Kita sambung kepada US dollar. US dollar pun sama, iaitu kepada dua, iaitu negatif US dollar dan positif US dollar. Positif, negatif US dollar dan positif. Depend kepada kat mana US dollar punya movement. Kalau negatif US dollar dynamic, okay, kita bergantung kepada mana. Kalau indeks tengah buat benda ni ke, dekat mana ke kan. Kalau kita nampak dalam negatif US dollar dynamic, kita tengok antara tiga. Ini adalah US dollar negatif, lemah. Ini adalah US dollar positif. Tengok apa perjalanan USD JPY. Kalau USD JPY dalam negatif US dollar negatif, tetapi USD JPY lemah. Okey, USD JPY jatuh. Kalau itu berlaku, indeks adalah ke bawah. Yen adalah ke atas. Okey. Dan cerita dia ini adalah lebih sideways ke bawah. Salah satu kena sideways. Kalau kita ada positif dollar dynamic, positif, kalau kita nampak, depend kepada JPY, ke mana USD JPY. Asalkan anda nampak US dollar je, anda jangan fikir indeks dulu, anda fikir JPY dulu. Sebab JPY tadi menentukan ke mana pergi indeks. Boleh? Anda tengok US dollar JPY. Kalau positif US dollar dynamic dan UJ tengah naik, then yen adalah lemah, sideways, adalah ke bawah untuk yen. Indeks sideways ke atas dalam positif dolar. Okey? Ini cerita dia. Ini cerita dia. Gold, silver bergantung kepada mana ini. Bukannya kepada dolar sahaja. Dia bergantung kepada mana yang ini. Dolar, yen dan indeks. Itu adalah gold dan juga silver. Ini je formula dia. Ini je formula untuk market dynamic.
saya kongsikan sekali lagi dia punya ni. Biar nampak sikit. Saya kongsikan ya. Sekejap. Saya kena tutup dulu dia punya file. Kenapa tak boleh tutup? Tak boleh save ni. Sharing validation. Sekejap mungkin kita ada. Saya tutup dulu. Saya buang yang dekat situ dulu Kat mana file dia buka ni? Kat mana file dia buka ni? Save. Saya save sebagai nama lain lah. Okey, dynamic 1. Okey. Ambil file ni dynamic 1. Okey. Nampak file dia? Boleh? Ini je the whole market. Anda tengok kat mana technical anda, dia berlaku kat mana. Dan decide daripada situ. Yang besarnya adalah index. Itu yang besar. Tapi dia sebenarnya yen USD. Yen US dollar. Itu saya pernah katakan kan. Pair paling penting USD JPY. Pair paling penting USD JPY. Anda faham pasal USD JPY? You get this. You get this. Boleh? Okey, nampak file yang saya share tak? Nampak file yang saya share? Nampak? Okey. Okey, kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu kepada fasa penilaian. This is it. Don't try to be right. Tak, anda tak cuba betul dalam trading tau. Apa saya maksudkan dengan cuba betul? Bila anda tengok chart kan, anda tengok chart dan anda dapati, sekejap, saya tak dapat nak buka dah dia. Bila anda tengok chart dan anda tengok satu pergerakan macam ni, dan setup anda mengatakan ini anda nak long daripada sini. Lepas tu anda tengok news kata ini nak jatuh. Apa yang selalu trader buat? Dia akan mula second guess. Dia akan mula tanya-tanya, betul ke tak teknik aku kan? Tapi cerita ni, tapi master seorang tadi pergi sell. Set up aku ni pergi buy. Itu masalahnya. No, Anda tak second guess yourself. Anda tak pandai trade. Anda cuma ikut SOP. Don't try to be right. You are trying to make money. Itu beza dia. And to make money, yang pentingnya, yang pertamanya adalah anda buat anda punya ni something yang saya nak kenapa tak boleh buka ni. Okay. These are the three things, tiga benda yang anda kena buat. Yang pertama, anda lihat kepada diri. Lagi lama anda trade, anda akan dapati anda lebih banyak kenal kepada diri anda. If you want to know, lagi lama saya trade, market tu tetap sama. Tetap that's the market. It's the same thing. It's the same thing. It's quite something yang berjalan turun naik. Tiap-tiap hari ada cerita dia. But you are not trying to read the market. What you depend on how to read the market is your system. Ini yang nombor 2. And system will be akan dipecahkan. Ni yang saya sebut 3. Yang pertama adalah anda punya compelling market
model. Okey, sama ada anda melihat market daripada sudut teknikal, sama ada anda melihat market daripada sudut fundamental, sentiment, cara anda analisa market lah. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua adalah kepada sistem anda kena ada satu sistem untuk position sizing. Macam mana anda nak gunakan duit? Bagaimana anda mengurus? Okey, dia ada dua model dekat sini. Okey. Dia ada dua model dekat sini. Bagaimana anda membaca market dan bagaimana anda menggunakan modal anda. So, there are three lah. Basically, sistem anda yang terbahagi kepada dua parts. Yang pertama, macam mana nak baca market. Dan yang kedua adalah bagaimana kita nak menggunakan modal kita. Boleh? Okey. Untuk diri kita, basically, dia terbahagi kepada 3 part. Yang pertama, belief. Kepercayaan anda. Kepercayaan anda. Ini yang menentukan macam mana anda trade. Kalau anda percaya, you have to look inside tau. Apa kepercayaan anda kepada trading? Masalahnya, dia main terjun je. Ramai kita, termasuk saya, terjun je. Ingat trading ni tempat mudah nak buat duit. Bila ada masa aku trade, insya-Allah dapat duit lebih. No, it's not. Malangnya. Kalau adalah benda macam ni kan, senang kan. Sejam satu hari kita earn $50. Itu yang selalu kita dengar. Tak. Dia tak macam tu. Trading tak susah. Trading tak susah. Trading dia, kita yang menyusahkan dia. Trading itself, dia adalah kita buat benda sama je. Betul tak Rashid? Dia kalau kita jadi susah kan, tak nampak. Tapi kita nak enter. Itu dia. So, lihat kepada kepercayaan anda. Listkan. Buat satu list. Tuliskan. Buat anda punya list 30 list kepercayaan anda. Try buat. Saya sampai hari ni, saya buat benda ni tiap-tiap hari Sabtu atau Ahad tau. Anda akan perasan, malam tu Liverpool main pukul 4 pagi ke, pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, saya hidup lagi. Anda perasan tak? Saya hujung minggu, saya lebih awal daripada hari biasa. Contoh belief adalah saya percaya bahawa saya seorang scalper. Saya percaya bahawa money management tu penting. Tulis dia. Ambil pen, ambil kertas, buat brainstorming. Tahu? Ambil kertas, ambil pen, tulis, jangan tarik pen. Tulis. Dan anda bahagikan dia kepada dua side. Ini ada dalam webinar satu. Dua side. Ini kepercayaan yang anda ada sekarang. Dan nombor 2, bahagian kedua dalam exercise ni adalah apa yang anda dapat daripada kepercayaan tu. Apa yang anda dapat? What do you get from that belief? What do you get? Contohnya saya percaya saya seorang scalper. Dan apa yang saya dapat masuk market cepat dan keluar cepat. Faham? Tulis je dia. 30. Hari Sabtu, Ahad, buat exercise ni. Ini, kalau nak tahu, ada yang tanya semalam, saya dah cerita kan. Zul, macam mana kau ni dah bertahun-tahun, ada yang kenal saya, Ramzan dah kenal saya bertahun-tahun kan. Tapi daripada hari pertama sampai hari ni, dia punya passion tu sama. Betul tak? How do I get myself centered? Macam mana saya boleh kekal macam tu je? Macam mana? Apa rahsia dia? Ni rahsia dia.
Yes, tulis. I'm not interested kepada apa yang anda nak tulis kat sini. Tulis untuk anda. Ini untuk anda, bukan untuk saya. Boleh Rashid? Tulis. Every Saturday or Sunday, seminggu sekali buat. Saya buat exercise ni dari tahun 2011, 7 tahun sampai sekarang. Tiap-tiap minggu saya tulis ni. So ini yang buat saya tak jadi gila. ini caranya supaya saya tak jadi gila. Mau tak? Siapa 4 jam sehari bagi webinar? Bukan strength or weakness. What are the belief that you have, Govan? What are the belief about trading? What are your belief about trading? Write it down. I've been saying this dari dulu lagi. This is the exercise that keep me centered. You should fall back to one routine that you do to self-motivate yourself. Yes, tulis. Something yang saya buat every Saturday. Do it. Dan apa yang anda dapat daripada ni? Then, after you do this, all that one, and then you compare it kepada satu kajian yang dijalankan oleh Sam Elder. Anda boleh rujuk kepada webinar 1 punya notes. Ada dalam grup. Webinar 1 punya notes. Sebenarnya itu yang ini yang banyaknya yang buat magic. Dia cuba untuk berjaya dengan entry lebih banyak. Dia cuba berjaya dengan teknik yang hebat. Tak. Anda nak capai objektif anda kena, ini rahsia dia. Bukannya ini. Ini cuma benda berulang. Anda nak mencapai objektif. Contohnya, yang pertamanya kena ada objektif. Kalau tanya trade sebab apa trade? Sebab nak buat duit. Yelah, nak buat duit berapa banyak? Masa bila? Time frame mana? Modal berapa? Berapa sanggup hilang? Kalau rugi macam mana? Kalau untung berapa banyak? Benda-benda ni soalan manusia tanya, manusia biasa yang diajak berbisnes. Bukannya main depo 50 boleh dapat berapa? Mana aku tahu? Faham? Ni soalan yang orang tanya biasa. Kalau teknik ni depo 1000 dapat berapa? Jawab 5 juta. Saya jawab standard 5 juta je. Bila? Entah. 50 tahun? Mana ada? Saya tulis setiap minggu. Tiap minggu, saya tulis benda ni tau. Contoh dia ada dalam webinar 1 punya note. Sekejap saya buka webinar 1 punya note. Ni adalah exercise yang saya buat tiap minggu tau. Ni, yang mana pergi note dia? Dia pergi buka kat mana? Okey. Ni Ni webinar 1. Ni contoh dia punya ni. Ni. Believe, what do you get? Tulis je dia. Saya buat tiap minggu. Saya buat ni. Ambil kertas kosong, tulis dia. Biarpun saya dah buat dia bertahun-tahun saya buat dia. Tapi tiap-tiap minggu inilah yang keep saya center. Ini yang keep saya mengingatkan saya balik kenapa saya trade. Supaya kadang-kadang kan kita duduk dengan kawan tu, dia kata, oh teknik aku ni sekarang ni kan, kau belum entry pun dah withdraw. Kita pun dengar, dahsyat. Kita pun tengoklah, wah dia tunjuk-tunjuk. Kita pun dah start goyang kan. Dia tunjuk duit, kita pun, wah ni dahsyat teknik kau ni. Belum depo pun dah withdraw kan. Kita pun nak kan. Wah, kita belajar-belajar dengan dia, lepas tu kita dah start goyang. Lari daripada kita. Kita nak ikut orang. There is no better, the best version of you is you, not the mirror of other people. Faham tak? Faham tak? The best version of you is best version of you, not mirror of other people. Faham? Anda cuma dapat jadi yang lebih baik dalam versi anda, bukannya tiru orang. Anda boleh ambil itu sebagai model
tetapi anda cuma dapat menjadi lebih baik diri anda, bukannya ikut orang jadi baik. Faham tak? Sebab kita ni manusia berbeza, persekitaran berbeza, latar belakang berbeza, upbringing berbeza, education berbeza, modal berbeza, objektif berbeza, keluarga berbeza. Faham? Yeah? You can only be the better version of you. You cannot be a better version of somebody else. So ingat benda tu. Sebab itu saya tak kata, oh teknik Zul ni pakai ini, insyaAllah anda jadi jutawan dalam minggu depan. Tak. Apa yang saya kongsikan kepada anda benda asas dalam market. Saya pakai. Dia sesuai kepada saya. Okey. Tapi benda asas tu kena ada dalam semua technical analysis. So, ketahui dia, apa yang anda ada sekarang ni, anda fitkan dia. Anda tengok, kalau apa yang anda dah ada sekarang ni, kena kepada anda, jangan tukar. Pakai apa yang anda faham. Itu je. Okey, ini yang pertama. Iaitu, anda punya belief ni tadi. Ini langkah pertama, benda yang anda kena buat. Okay, Govan kenal saya bertahun. Ramzam kenal saya bertahun. Some of you pun dah tahu saya bertahun-tahun. And I'm sure anda nampak, oh Zul, hari ni aku ikut dia, okey lah, ini slow sikit suara dia. Ada hari lain dia tinggi sikit suara dia. Depend mengantuk tak mengantuk, penat tak penat. Tapi dia punya drive tu sama. Betul tak? Sebab apa? Sebab apa saya dapat buat benda tu? Kenapa? Sebab ni. I always remind myself. Ya? Balik kepada siapa saya. Dan apa dan remind myself what are my objective. Saya set objektif saya. Saya tahu apa saya nak. Saya ada target saya. Saya tahu apa nak capai target saya. Dan I'm looking at, okay, kalau ini tak dapat, I have this plan. I have this plan. Saya tak ada, ini tak dapat, habis aku gali lubang. Tak. Yes. So remind yourself. Remind yourself. It's not just minat. Trading is all about the discipline. You are doing the same thing. Yeah? Because market, when you are dealing with money, sebagai manusia ni tamak ni ada tau. Tamak ni ada. Sebab tu saya cakap tadi, kalau saya pun tengok chart, saya tunggu dia terus naik, saya pun tekan sebab dah ni naik ni kan. Dia is all about that discipline, not to tekan. Untuk elakkan betul, jangan pergi tengok. Duk tengok nak buat apa pun. Faham? Kalau saya pun saya tak ni naik ni kan. Tu masalah. Okey. Yang pertama belief. Yang kedua, soalan yang ditanya oleh seorang yang nak berniaga. Anda bukan trading tau. Anda investing kepada teknik, kepada sistem dagangan. Sebab itu anda kena tahu berapa duit nak pakai dan cara nak masuk. Jadi cerita dia, kalau anda nak berniaga, nak melabur kepada sistem anda, ni sistem. Ni sistem. Yang saya selalu sebut tiap hujung webinar. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Invest in a system. Sistem ni terbagi kepada dua. Trade your system. The trading your system side requires a very clear, a suitable self-belief. Number two, you know. Nak cerita position sizing berapa dolar, anda kena tahu modal anda. Mana dapat anda berniaga macam orang, apa, minggu ni aku ada 10 dolar, minggu depan aku ada 50 dolar. Kalau anda berniaga cara tu, anda tahu apa jadi pada berniaga macam tu? Dia tak ke mana. Faham? Dia tak ke mana. Bulan ni, bukan saya kata tak ada modal, tak dapat bisnes. Setiap orang nak bisnes, anda kena tahu berapa modal. Kalau saya ajak Azina, kita buat bisnes nak? Soalan anda pertama, bisnes apa? Soalan anda kedua, berapa duit? Soalan anda ketiga, boleh untung berapa?
Soalan anda keempat, kalau rugi macam mana? Itu soalan manusia tanya kan? Kan? 4 soalan yang manusia normal tanya. Forex ni ramai suka nak buat sebab dia tak perlu duit banyak. $15, $5 dah boleh. Even dengan kosong dekat XM ni anda dapat $30 free kan. Lepas tu kita nampak senang, broker bagi gula-gula, kita pun wah dapat yang bestnya kan yang sentiasa mencari bonus, sini bonus, sana bonus kan, benda-benda free. Saya tak kata tak bagus. Yes, gunakan apa yang broker bagi. Tetapi kita cerita dia setiap business person, dia perlu tahu berapa modal dia. Sebab kalau anda letak modal kecil, you don't aim 1 juta. Yes, you need, bukannya cerita long term trading, short term trading. Cerita dia, you have to have an objective. When you do business, you need to know what type of business person you are. Adakah anda seorang kecil-kecilan? Adakah anda seorang besar-besaran? Adakah anda seorang... Where do you place yourself in the industry? Where do you see yourself? 5 tahun lagi ke mana? Ada tak vision-vision macam ni? Ya sama. This is a business. Once anda trade macam orang bekerja sebagai trader, tu yang ramai buat. Bulan ni dapat berapa? Sebulan boleh dapat berapa? Depo banyak ni dapat berapa? Itu orang bekerja sebagai trader. Anda buat bisnes, anda tak sama dengan macam tu. Kalau anda nak buat macam tu, anda apply kerja kat bank, anda apply kerja kat fund, kan? Sebab itu saya tak akan jawab orang tanya kan, bang, kalau depo 2,000 dah boleh dapat berapa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Anda kena test satu sistem dan kesesuaian. Sebab itu kadang-kadang teknik kan, kita tengok orang lain pakai, oh dia duk kaya je, duk withdraw. Kita pakai, mungkin time kita tak sama. Kita punya toleransi risiko tak sama. Pemahaman kita tak sama. Sebab itu anda kena test out any system. You need to test out dia. You need to test out dia. Anda tak dapat. Even anda pakai EA. Macam mana tu? Anda run EA anda kat rumah. Ni saya bagi contoh, even robot. Up to that extreme. Anda jalankan robot tu kat rumah. Anda kata, yang jual robot kata ini mesti dapat 20% sebulan. Dekat rumah anda, internet ada lagging sikit. Dan dia tak trigger semua order, contohnya. Ataupun lambat masuk. Mungkin dia punya ni tak sama. Ataupun penggunaan broker yang lain spread. Nampak? Tak sama. Even kepada benda macam tu. Tak ada. Dia bukannya kena loss dulu. Sebelum berjaya, kena loss dulu. Masalah besarnya kan, Bimun, tahu tak apa masalahnya? Kalau anda start trading dan anda terus profit. Ini yang jadi masalah. Tahu kenapa? Yang terus terjun dan terus cantik ni, dia akan cuba untuk besarkan trading account dia. Kita bagi time. Tengok. Bagi 3 bulan, 6 bulan, tahun, tengok apa jadi. Tunggu masa je. Tu lagi dahsyat. Step dia saya dah provide kat sini. Believe, equity, buat anda punya belanjawan. Ketahui berapa sebenarnya retain income anda. Anda punya income, anda punya expenses, dan apa ni pendapatan tetap, pendapatan aktif dan pasif. Letakkan semua. Apa expenses bulanan dan tahunan anda. Buat dia untuk annual, bukannya bulan-bulan. Daripada sini, you come up with your berapa retain income, berapa dah tolak semua ni, berapa sebenarnya modal yang anda boleh guna pakai untuk melabur. Okay? Dan daripada situ anda buat chart anda. Daripada sini, you come up with objective. Benda macam ni lah yang kena buat. Bukannya terus ada 50 depo boleh dapat berapa. Itu yang lawak. Kita tengok dekat FB, dekat Instagram banyak soalan macam tu kan. Ni teknik ni kalau saya letak $200 sebulan dapat berapa? Entah, tak tahu.
Saya akan direct jawab. Saya tak tahu. Dia tak mungkin tak dapat macam tu. Tak dapat. Cerita-cerita kartun yang banyak dekat ni, dekat marketing. Okey, ini C. Ini yang ketiga. Yang ketiga, time. Anda kena tengok faktor masa anda, sebabnya anda nak buat jadual. Ni yang anda buat jadual harian ataupun mingguan anda, buat time yang anda ada untuk actually trading. Sebab ini akan menentukan cara anda trade, style. Anda kena buat jadual anda. Sebab trading is all about that discipline. Buat benda sama je. Pada waktu yang sama, jangan jadikan trading menguasai hidup anda. Nak keluar tak boleh, tempat tu tak ada internet, tak ada wifi, nanti NFP. Saya try minggu ni. NFP kan. Pukul 9.30, minggu ni 9.30. 9.29 saya call Wimun. Saya call Wimun. 9.29. Dia baru nak NFP, Zul call. Aduh. Boleh Wimun. Kacau betul. Aku baru nak enter. Baru nak letak. 9.29, 30 saat. Phone bunyi. Orang call trader 9.29, 30 saat. Waktu tu lah. Orang tu yang paling dia benci dalam dunia. Kecuali mak dia lah. Faham? Waktu NFP tengah berdebar-debar, tengah refresh Forex Factory kan. Waktu tu lah phone dia bunyi. Oi, dia punya panas tu lain macam trader je. Dia tak ada. Kita buat benda sama je. Benda sama je. Itu je. It's all about the discipline. Anda tahu trading tak disiplin dan emosi kena kawal. Yang pergi trade news tu tak kenapa. Anda tahu ke dia apa? Kalau anda ada teknik dia, okey, tak apa. Faham? Nak kawal emosi, jangan nak pergi trading news. Kalau anda memang kuat emosi, trading news, itu je. Siapa yang boleh trade news? Mereka yang mempunyai kemahiran tinggi, mereka yang ada direct access kepada pasaran, anda guna broker. Yang ketiga, mereka yang kuat disiplin. Itu je. That's it. Apa benda ni? Itu je. So, 3 benda ni. Buat. Buat benda ni. Tiga benda ni. Penilaian. Penilaian kepada penilaian diri. Dan lepas tu, anda lihat kepada satu sistem yang anda tahu prestasi dia, anda guna. Yang anda guna. Bukannya orang guna. Anda pakai. Anda ambil, anda test. Buat benda ni. Anda dah ada 3 ni, anda faham 3 ni. Okey. Lepas tu untuk bahagian 2 ni, untuk bahagian sistem ni, you test out. Buat 3 demo account. Buat 3 demo account. Okey. Buat 3 demo account. Belum apa-apa baru pergi kelas balik. Yang mengajar pun suka. Oh, tengok anak murid aku. Seminggu lepas dia pergi kelas, dia dah SS. Ini dia dah, saya berjaya membantu dia ni jadi jutawan. Itu cerita-cerita marketing ni. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Realiti dia berapa lama, yang berapa banyak yang jadi macam tu. Saya tak kata tak semua ada. Saya tak kata tak, tapi realiti dia. Kita cerita pasal realiti. What you do is anda try untuk dapatkan 3 sistem, 3 teknik. Ini sistem 1, sistem 2, sistem 3. Okey, anda dapatkan apakah opportunity dia, berapa kali entry dia yang anda boleh trade. Dapatkan. Dia mungkin ada set up 50 kali sehari. Anda tak ada masa untuk nak tengok. Anda cuma boleh trade 1 atau 2 kali. Ni kepada faktor time tadi tau. Ni kepada faktor time tadi. Satu, anda kena kenal diri anda. Sistem tu dia banyak sangat entry pun tak bagus juga. Kalau anda memang duduk depan chart, teknik tu bagi seminggu sekali, 2 kali. Itu pun tak dapat. Jadi anda kena tengok siapa diri anda. Baru anda tahu sesuai ke tak opportunity.
Okey. Nombor 2, anda kena tahu dia punya expectancy. Satu entry, average. Sebab itu kita test dia. Anda dah tahu mana satu sistem nak test, opportunity anda dapat, contohnya anda seorang intraday, sehari 1-2 entry. Kan? Then anda buat, cari 3 sistem intraday, ada test. Satu entry berapa average pulangan. Buat dia untuk sekurang-kurangnya 30 entry. Ideally 100 entry. Test dia. Maksudnya sebulan lebih, 2 bulan test. Bukan dia baru test 3 hari, dah bagus ni, kaya ni. Lepas tu dah dia masuk market, dah lupa dunia. Percayalah, 2 minggu kemudian dia cari teknik lain. Sebab teknik tu ada kena loss. Mana ada teknik tak ada loss? Expectancy macam mana kira satu macam ni, anda satu entry ada trade berapa dolar Wimun? Ui, Wimun dah ikut webinar lama, tak tahu macam mana kira expectancy. Satu entry ada trade berapa? Berapa dolar? Berapa dolar? Kalau kena stop loss hilang berapa dolar? Dia bukan berapa pip, berapa dolar. Sebab pip tak sama. Berapa dolar? Katalah you trade every entry. Bukan, dia tak ada 0.01 Wimun. Tak ada. Jangan buat benda mengarut. Euro USD, Euro GBP 0.01 micro lot ke tak sama. Cara kira stop loss adalah, katalah anda entry ini dan anda entry AJ ni, katalah okey, kita entry ini. Mana entry? Okey, kita entry yang ini. Ni berapa ni? 4 hour patutlah. Okey, ni entry kita. Ni entry kita. Okey. Ni entry dan stop loss bawah 1618. Okey, ni berapa pip? Ni 31 pip. Contoh, 31 pip Dan anda trade satu entry $10. Contoh. $10. Risk percentage anda risikokan 100%. Ini tadi berapa pip? 30, kita ambil lah 35 pip. 35 pip. AUD JPY. AUD JPY. USD JPY sekarang berapa harga dia? USD JPY 10432. 10432. Masukkan. 104.32. Okey. Ini lot size anda. Ini adalah standard lot anda. Faham? Ini untuk lot size. Dia tak ada semua buka sama lot. Itu orang tak tahu kira lot. Saya tunjukkan macam mana nak kira berapa lot. Lot tak sama semua pair. Kat mana stop loss. Dan jangan guna semua stop loss 30 pip, 60 pip. Itu orang tak. Itu maksudnya anda tak ada teknik untuk letak stop loss. Semua letak 30 pip. Itu malas ataupun tak tahu. Semua 50 pip. Itu malas ataupun tak tahu. Kena ada teknikal untuk kira tempat stop loss ataupun anda gunakan the nearest support. Faham? Ya? Dia tak ada stop loss semua 35 pip. Itu mengarut. Okey. Dan lepas tu katalah anda satu entry $10. Contoh USD 10. Okey, ini adalah satu risk anda. Satu risk. Satu A ataupun satu A. Faham? So what you do is anda rekodkan trading anda. Trade 1. Trade 2 yang 30-100 ni. Trade 3, trade 4, rekodkan. Lepas tu expectancy. Katalah satu trade ada kena stop loss negatif 1A. Satu lagi anda BE 0A. Satu lagi anda profit $20 2A. Jadi expectancy untuk 3 trade secara ni
Kita campur semua ni, kita dapat 1A kan. Bahagi dengan 3, kita dapat 0.33A. So kalau saya tanya, satu entry berapa dapat? Kalau kita letak $10, satu entry teknik ini pada waktu ini kita akan dapat $3 30 sen ataupun 3/3. Faham? Benda ni kena tahu dah. Kalau anda tak tahu satu entry sistem anda sekarang dapat berapa, jangan trade. Anda tak tahu prestasi dia. Jangan. You want to use something yang anda tahu dia buat duit. Anda letak ASB, anda letak melabur, so anda tahu dia buat duit. Kalau teknik tu anda tak tahu, bulan lepas untung mengatasi rugi. Mana untung itu? Kataan itu ayat-ayat marketing. Untung mengatasi rugi. Mana pergi duitnya? Kalau untung, jadi anda tahu, sistem ni kalau letak banyak ni dia boleh buat banyak ni. Jadi kita cuma melaksanakan sistem dia. Inilah expectancy. Dan anda tahu ada dapat trade dia sebab jumlah entry dia sesuai dengan waktu anda. Test out dulu 3 sistem. Cari yang mana sesuai. Yang sesuai bukannya high expectancy terus bagus. Anda kena tengok berapa kali trading dia. Dan kena sesuaikan. Dan anda tahu dia kena kepada apa yang anda nak. Dan anda boleh trade dia. Anda tahu semua ni, anda cuma melaksanakan SOP. Dia kata enter lah dia. Dia kata stop loss lah dia. Dia kena TP lah dia. Dia kata VE lah dia. Anda cuma ikut. Ya, sebab anda tahu prestasi dia berapa. Kalau anda kata, okey, sistem ni kena hit banyak ni baru aku dapat buat banyak ini. Anda ada objektif ya. Katalah anda kata, okey, sistem ni dia kena buat aku letak 10,000. Okay, and my modal is USD 10,000. Dan saya cuba buat dalam masa 1 bulan lebih kurang dia perlu mencapai sebanyak 500. 5%. 500. Okey, kalau sistem tu dia ada 500. Ini adalah sebanyak 5% kan. 5%. Dan kalau anda tahu sistem anda dia kena reach some, katalah dia teknik anda entry 20 kali sebulan. Okey, sebulan. Average dia lebih kurang setiap hari satu entry, contoh. 20. Jadi anda tahu bahawa sistem anda kena mempunyai ekspektasi berapa? Dan anda kena trade berapa dolar daripada nombor-nombor ni. 20 kali entry, ada untung, ada rugi. 20 kali dengan ekspektasi berapa? Nampak? Sama dengan 500. Dia matematik je. Jadi 500 bagi dengan 20. Betul. Lain macam ni, bukan. Sekejap. Salah matematik saya. Dia ada dalam ni. Saya pun tak ingat macam mana nak buat matematik dia. Mana? It's all matematik je tau. Bila anda tahu anda punya sistem punya performance, ni. Mana dia? Tak ada pula dalam ni. Sekejap. Ni. Anda tahu berapa per trade, berapa dolar, berapa ekspektasi dia, dan berapa kali trade, anda tahu berapa pulangan dia. It's all mathematic. Dan sekiranya ekspektasi anda fall to certain numbers, anda tahu anda tak dapat banyak ni. Kalau anda kata dia kena buat at least $200,
Kan? Ekspektasi kena berapa? Faham? Kalau dia drop bawah 0 point berapa, dia tak cukup $200. Jangan trade. Anda letakkan dalam demo account lagi. Anda trade sistem, ada dua lagi yang anda tahu dia punya ekspektasi dan anda trade dia. Sebab itu seorang trader, dia bukannya trade satu sistem tau. Dia trade satu sistem kat market sebenar. Dua sistem lagi dalam demo. Itu yang saya buat. Saya tahu kalau yang ini lagi bagus kan ni, kenapa pakai dia macam ASN, ASB, ASW. Kalau ASW lagi banyak bagi, saya alih duit saya kat situ. Faham tak? Itu je. You do that repeatedly. Buat dia dan monitor performance dia. Dia perform, anda pakai dia. Dia tak perform seperti anda nak, anda tengok tempat, anda tengok dua lagi sistem anda. Mana satu yang lagi bagus. Kalau lagi bagus daripada dia, anda letakkan. Itu je. Anda tak adil kepada market. Kalau dia tiga-tiga tak bagus kan ni, ada trade demo je. Jangan trade duit market-market. Sebab anda tahu anda hilang duit. Sebab itu saya kata ini pelaburan. Anda jahat kepada market tau. Dia tak bagi apa anda nak, anda tak trade. Ada trade demo. Boleh Aisyah? That's the beauty of it. Bila dia tak bagi apa anda nak, jangan trade dekat market. Trade dekat demo. Benda dia simple je, benda dia logik je. Sebab itu saya kata kunci nak buat duit, you reach your target. Tengok ni. Rahsia dalam trading bukannya kepada entry banyak-banyak. Tapi itu yang orang percaya. Lagi banyak entry, lagi kaya. Mananya? You reach your target, goal achievement through position sizing. Not through entry. Itu dia. Knowing how much and kita tahu performance system kita. Itu je. Ini dalam webinar 1 ni. Nota 1. Tapi trader apa? Oh, lagi banyak entry, lagi kaya. Kan? Apa tak enter lagi menggigil. Itu tanda berjudi. Itu je. Faham? These are all the approaches apa yang anda buat sebagai seorang trader. These are the 3 main things. Buat anda punya self-inventory. Self-inventory. 3 benda. Kepercayaan anda. Setiap minggu, remind yourself to keep yourself centered. Number 2, kepada modal anda. Berapa sebenarnya? Macam mana anda nak meningkatkan modal anda dalam mencapai financial freedom? Macam mana kita nak tahu financial freedom figure kita? Tengok expenses anda untuk setahun. Bukannya kalau trading boleh buat $2,000, aku boleh jadi full time trader. Antara ayat-ayat mengarut seorang trader yang selalu kita dengar, kalau dah boleh buat $2,000 sebulan, $1,000 sebulan, cukup dah aku boleh jadi full time trader. Anda dengar perkataan tu, anda tahu orang tu cuba untuk menjadi seorang trader. Suruh dia kerja kat bank. Ada gaji. Apa yang selalu laku? Tengah-tengah jalan, tenggelam. Saya dah buat benda tu semua. Saya tahu. Saya dah lalu, bertahun-tahun saya lalu benda tu. Sakit, jatuh, bangunnya, semua ada. Sebelum anda jatuh sama seperti saya bagi tahu sekarang. Jangan. Boleh? What you want is to increase your passive income. Anda tak perlu bekerja. Anda tak naikkan anda punya passive income. Bukannya naikkan trading account balance. Mengarut. Tunggu masa je dia nak berlebu. Betul? Jadi apa yang anda buat? Anda rebalance. Dan tumpuan anda kepada passive income. Itu yang anda buat. Bukannya lagi besar trading account, lagi banyak income, boleh jaga duit nanti. Kalau tak ada duit, tak dapat jaga duit, anda ingat bila anda ada duit, anda dapat jaga duit? Memang tak. Disiplin bila anda tak ada duit. Kalau anda ada duit, anda ingat nanti aku ada disiplin. Memang lagi tak. Ya, itu tanda-tanda orang cepat nak kaya dia.
Masa ni modal saya $50 bang, mana dapat nak buat 20 sennya. Dah kalau tak ada duit, tak dapat jaga duit. Saya dengar macam tu kan, saya tahu. Tak guna, bila-bila je dia ni, tunggu masa je. Saya doakan yang baik-baik. Itu je. Sebab masa tak ada duit pun tak ada disiplin. Anda ingat bila ada duit nanti anda dapat disiplin. Ada duit nantilah lagi teruk disiplin anda. Percayalah. Okey? Saya bukan your typical orang yang cerita marketing, cerita bulan bintang. Saya cerita as saya nampak dan lalui sendiri. Okey? Faham? Buka mata sekarang, jangan buka mata nanti. Ada duit lot besar. Pengsan. Okey? Jadi 3 benda. Kepercayaan, modal anda, masa anda, lepas tu sistem yang anda guna pakai. Kepada 2, compounding market model, itu yang kita ceritakan hari-hari. Kepada market dynamics, wave sequence, anda dekat mana dekat chart, adakah trade bila apa benda yang tengah trending, trade dia. Dah tahu benda tu trending, trade dia. Lepas tu cara anda membahagikan duit. Gunakan sistem yang anda tahu prestasi. Fahamkan berapa kali dia trade dan sesuai kepada anda dan ketahui satu entry berapa dapat. Adakah dia boleh mencapai apa yang aku nak? Kalau tak capai, letak dia dalam freezer. Pakai dia dalam demo. Dia start bagus balik, letak dalam market balik. Nampak kita jahat dengan market. Market dia jahat kepada kita. Okey? Ni pun saya kongsikan lah. Penat. Selalu kita tulis macam ni, saya delete kan. Ni saya kongsikan. Selalu saya buang-buang. Sayang nota-nota ni. Pasal penilaian. Pasal penilaian. Simpan. Ni semua kandungan buku saya tau. Cumanya saya tak publish buku tu. Ni semua adalah isi kandungan dalam buku saya. Okey. Okey? Boleh? Nampak? Nota tadi? Download. Okey, the position sizing semua dalam nota ni. Ambil, tengok rujuk nota ni. Macam-macam ada dalam tu. Sama-sama memang. Buat benda logik. Buat benda logik. Okey? Azina faham? Buat benda logik. I'm going to tell it as is. Saya bukannya your wah cantik-cantik. Tak. Saya tak macam tu. Okey? Invest dalam satu sistem. Tu yang saya masukkan. Dagang sistem anda. Okey, thank you semua. Berjumpa lagi pada malam nanti. Helmi punya webinar pada jam 8 dan saya pada jam 9. Dan jangan lupa, besok Helmi akan ada FB Live pada jam 9 malam. Okey, boleh follow, like dan subscribe kepada page XM Malaysia dan dapat notification untuk live Helmi pada malam besok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa.